Shalom, selamat hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai. Kita memberi syukur kepada Tuhan untuk pesta menuai dan hari Gawai. Walaupun kita terdapat berkumpul di gereja, macam kita buat setiap tahun yang lalu, kamu boleh berkumpul di rumah masing-masing untuk menyambut dan untuk memberi syukur kepada Tuhan ke atas semua berkat yang kamu telah terima daripada Allah Bapa. Mari berdoa supaya Tuhan akan terus memberkati kamu. Mari berdoa supaya Tuhan akan terus memberkati keluarga kamu. Mari berdoa supaya Tuhan akan terus melindungi kamu dari segala bahaya, dari segala penyakit. Mari berdoa supaya Tuhan akan terus memimpin kamu. Mari berdoa supaya Tuhan akan terus memberkati kamu. Dan mari juga berdoa supaya kamu akan jadi satu alat dalam tangan Tuhan. Dan kamu akan jadi satu berkat kepada saudara mara kamu. Tuhan memberkati kamu. Hari ini untuk tahun ini mari nak kongsi dari Lukas 12 ayat 13 hingga 21. Dalam bahagian ini kita akan baca satu perumpamaan tentang seorang kaya. Tujuan perkongsian padri ialah untuk mengajar cara kita menggunakan berkat yang kita terima daripada Allah Bapa. Dalam perumpamaan ini, Yesus telah kongsi perumpamaan tentang hartawan yang bodoh. Mengapa Yesus kongsi perumpamaan? Suatu hari kita baca dalam ayat 13. Seorang daripada orang ramai berkata Yesus, Guru, suruhlah saudara saya berikan sebahagian daripada harta peninggalan bapa kami kepada saya. Ini masalah keluarga. Ini bukan masalah zaman Yesus. Kita masih dengar masalah-masalah seperti ini. Pada pernah dengar macam mana dalam satu keluarga seorang ambil semua harta ibu bapa dan anak-anak yang lain atau adik-beradik yang lain, mereka bising, bergaduh sampai bawa masalah itu ke court. Ini bukan satu masalah zaman Yesus, kita masih dengar masalah ini. Dan Yesus adalah kongsi satu perumpamaan tentang seorang hartawan. Ayat 16. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Dia berkata, seorang hartawan mempunyai tanah yang menghasilkan tuai yang banyak. Seorang hartawan, yaitu tanah yang menghasilkan tuai yang banyak. Wah, ini tuai yang banyak.
dia dia mula berfikir dalam hati. Tengok, dia telah dapat satu tuaian yang banyak, mungkin lebih daripada tahun-tahun yang lalu, dan dia berfikir dalam hati, aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku. Apakah yang aku lakukan? Inilah yang akan aku lakukan. Katanya kepada dirinya sendiri, aku akan merompak gudang-gudangku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dengan demikian aku dapat menyimpan hasil tanahku dan segala hartaku yang lain di situ. Kita baca, dia telah ini tuaian yang banyak. Tengok, dalam ayat-ayat ini, kita baca aku dalam ayat 17, aku tidak. Ayat 18, aku harus aku lakukan, akan aku lakukan, aku akan merompak, aku dapat. Ayat 19, aku berkata, semua pun aku. 6 kali kita baca aku. Dia hanya telah fikir tentang diri sendirinya. Dia tidak ingat, dia tidak berfikir untuk memberi syukur kepada Tuhan. Tuaian yang banyak, lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Apa yang dia harus buat? Bagi syukur kepada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur sebab Tuhan telah memberkati tanah saya, dan saya telah dapat tuaian yang lebih banyak. Tidak. Dia tidak ingat tentang Allah. Dia bukan saja tidak mengingat tentang Allah, dia tidak ingat tentang orang-orang yang lain. Dia tidak kata, wah, tuaian yang banyak, saya mesti kongsi apa yang Tuhan telah memberkati saya dengan pekerja saya. Bukan. Dia tidak ingat tentang Tuhan yang telah memberkati dia. Dia tidak ingat tentang pekerja-pekerja dia yang telah kerja di ladangnya. Dia hanya telah ingat tentang diri sendirinya. Untuknya, ini semua untuk diri saya. Kita baca dalam ayat 19. Setelah itu barulah aku berkata kepada diriku sendiri, kamu sungguh bertuah. Kamu mempunyai segala yang baik bagi keperluan selama bertahun-tahun. Nikmatilah hidup, makan, minum dan bersukacitalah. Dia berkata kepada diri sendiri, sekarang kamu tak payah susah. Kamu sudah ada semua yang kamu perlu untuk kehidupan kamu, untuk masa depan kamu. Ini dalam perumpamaan ini Tuhan telah mengajar kita satu. Kita mesti ingat tentang Allah Bapa. Ini ayat yang 21. Lalu Yesus mengakhiri ceritanya dengan berkata, demikianlah halnya dengan orang yang mengumpulkan harta untuk diri sendiri, padahal tidak kaya di sisi Allah. Dia telah mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Walaupun dia
seorang hartawan, tapi di pandangan Tuhan dia seorang yang miskin. Sebab dia tidak mengakui Tuhan yang telah memberkati dia. Dia tidak memberi kesyukuran kepada Tuhan, dan dia tidak mengkongsi berkat yang dia telah dapat dengan pekerja-pekerja yang lain. Ini satu ajaran. Khasnya bila kita menyambut Hari Kawai Pesta Menuai, kita menyambut sebab kita nak bagi syukur kepada Tuhan. Itulah tujuan kita datang ke gereja untuk menyambut Pesta Menuai dan Hari Kawai. Ada yang untuk ramai tak payah pergi ke gereja lah. Kita minum panganga oink-oink. Itulah cara mereka menyambut Hari Kawai dan Pesta Menuai. Tapi untuk kita Kristian, kita selalu datang ke gereja sebab kita untuk memberi syukur kata Tuhan, terima kasih kata semua berkat yang Tuhan telah melimpah kata saya, atas keluarga saya, semua berkat yang Tuhan telah memberi kepada saya. Walaupun kita bukan yang ramai di antara kita bukan petani, walaupun kita tak kerja di tanah kita, tapi kita masih nak bagi syukur untuk gereja yang kita ada, pendapatan, kesihatan, untuk keluarga, untuk makanan, untuk pakaian. Kita nak bagi syukur kepada Tuhan. Dan bila kita menerima berkat daripada Tuhan, kita juga mesti bersedia untuk menggunakan berkat yang Tuhan telah memberi kepada kita untuk memberkati orang-orang yang lain, orang-orang yang ada dalam keperluan. Khasnya musim ini, mungkin ada yang sedang menghadapi masalah kewangan. Kalau kita tahu ada seorang yang menghadapi masalah kewangan, kita tengok macam mana kita boleh tolong, membantu dia atau mereka. Janganlah simpan semua berkat untuk diri sendiri. Sebab bila kita simpan semua berkat untuk diri sendiri, mungkin di pandangan kawan-kawan, di pandangan saudara mara, mungkin mereka akan kata, wah, dia seorang yang kaya. Tengok rumah dia besar, kereta dia besar, baju dia mahal, kasut dia mahal, dia makan pun di restoran yang mahal. Ya, mungkin kawan-kawan akan berkata macam itu. Tapi di pandangan Tuhan, Tuhan kata kamu miskin di pandangan saya. Dan bila kita memberkati orang lain dengan berkat yang Tuhan telah memberkati kita, di pandangan Tuhan, kita akan jadi kaya di pandangan Tuhan, dan Tuhan akan terus memberkati kita. Oleh itu, kawan-kawan saya berdoa, kamu akan jadi satu alat dalam tangan Tuhan, bukan saja untuk menerima berkat, tapi juga untuk menjadi satu alat untuk memberkati orang-orang yang lain. Hanya bila kita menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memberkati orang lain, barulah kita boleh jadi saksi dalam dunia ini. Barulah kita boleh boleh bersinar untuk Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Walaupun kita seperti yang tadi kita kata, walaupun kita tak dapat berkumpul dan seperti setiap tahun kita akan datang ke gereja dengan pakaian yang tradisi, satu suasana yang mulia, tapi keadaan sekarang memang
bukan macam biasa. Tapi kita masih beri syukur kepada Tuhan. Kita masih. Dan ingat, ingat, Tuhanlah punca semua berkat yang kita ada dalam kehidupan ini. Ingat dan jangan lupa untuk memberi syukur kepada Tuhan. Dan jangan jadi seperti yang hartawan yang kita baca dalam Lukas 12. Macam ni, jangan simpan semua berkat untuk diri sendiri. Gunakanlah berkat yang kamu terima untuk memberkati orang lain. Dan Tuhan akan memenuhi hati kamu dengan kegembiraan. Tuhan memberkati kamu. Selamat Hari Gawai. Gayu Guru Gerai Nyamai. Nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin.